Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Yang saya hormati Tuan Haji Zainal Abidin selaku Qadhi Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Gombak, selaku Rasmi Majlis Tafaqquh Fiqh 2014 Peringkat Daerah Gombak, seluruh barisan jabatan kuasa Pegawai Masjid Al-Haddam Masjid Gombak, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para peserta kelas pengajian Tafaqquh Fiqh 2014 Peringkat Daerah Gombak musim yang pertama, insya-Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di Dewan yang indah ini, yang baru siap dan baru digunakan untuk kelas yang rasmi, pengajian yang penuh, dan alhamdulillah kita dapat gunakan Dewan ini sebaik mungkin, insya-Allah, untuk program-program perkhidmatan masjid. Dan alhamdulillah sekali lagi bagi pihak masjid mengucapkan selamat datang kepada Tuan Fadli Daerah Gombak yang baru bertukar ataupun bertugas di daerah Gombak ini. Dan insya-Allah untuk makluman para hadirin hadirat sekalian, kelas Tafaqquh Fiqh yang kita akan adakan pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga jam 8.30 pagi hingga pukul 10 pagi ini akan dibimbing oleh berbahagia Tuan Guru Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang akan menggunakan kitab Lu'lu' lil Mu'minin atau Permata buat orang beriman. Untuk kitab itu nanti Ustaz akan bawa kitab tersebut, jadi tak perlu risaulah, insya-Allah. Dan ini adalah kelas pertama dan mungkin insya-Allah kita tengok nanti sebab keadaan kelas penuh. Kalau kita terpaksa pindahkan kelas, terpaksa di bawah. Tapi selain mana boleh kita penuhkan di Dewan atas ini, kita akan penuhkan Dewan atas ini, insya-Allah. Jadi antara objektif program kelas Tafaqquh Fiqh ini yang kita lancarkan pada hari ini, insya-Allah, yang akan dilancarkan oleh Tuan Fadli, antara objektifnya adalah untuk meningkatkan ilmu kefahaman Islam pada masyarakat, terutamanya masyarakat awam dan seluruh semua pemimpin-pemimpin masyarakat agar memahami lebih mendalami ilmu agama, terutamanya dalam bidang ilmu fiqh dan akidah, dan melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu yang mantap dan beradab dan bersedia untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru, insya-Allah. Kemudian antara objektif yang lain adalah untuk mewujudkan budaya ilmu, menuntut ilmu di kalangan masyarakat, sebagaimana menuntut ilmu ini sepanjang hayat, insya-Allah. Moga-moga majlis Tafaqquh Fiqh ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Tuan Haji Zainal Abidin selaku Tuan Pegawai Takbir Agama Islam Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, Tuan Fadli Daerah Gombak, untuk memberi sedikit ucapan, seterusnya merasmikan kelas pengajian Tafaqquh Fiqh Peringkat Daerah Gombak ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Syekh Kakak Timbalan Pengerusi Masjid Al-Khairiyah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilang, ahli dan kuasa masjid, para peserta kursus Tafaqquh pengajian Tafaqquh Fiqh 2014 peringkat daerah Gombak ini.
bagi mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan wal yufaqqihhu fid-din." Siapa yang dikehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan bagi dia faham dalam urusan agama ini. Bila kita faham urusan agama, itu ialah satu kebaikan bagi kita untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan agama itu sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia ialah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas pengajian Tafaqquh Fiddin ini bersama Bahir Dr. Zulkifli Al-Bakri, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, percuma udah tuan ni. Besar dia percuma, dia kena bayaran percuma. Jadi ini lebih teratur, lebih kemas daripada pengajian umumi di masjid-masjid dan di surau-surau. Yang mana kehadiran kita pada pagi ini yang akan diberi buku lulu, iaitu buku yang berkaitan dengan peribadatan di segi syariat ini. Bagus kalau dapat disebarluaskan lagi kepada pengajian-pengajian yang lain, itu sudut akidah ini. Kita sekarang ini berdepan dengan isu akidah dan juga isu akidah syariah. Yang akidahnya dari segi kepercayaan dan syariahnya dari segi amalan. Mudah-mudahan dengan ada pengajian seumpama ini, selama 100 orang lebih ini, ia dapat memahami dan menjadi ejen kepada pihak pejabat agama Islam menyampaikan bisnis yang betul, ilmu yang betul, daripada guru yang betul. Kerana dengan masyarakat Islam di daerah Gombak ini dapat menerima akidah yang betul dan amalan syariat yang betul. Walaupun kita kata di sini tidak rasa sebesar macam di IPT, tetapi anggaplah tuan-tuan, beruntungnya kita belajar di masjid dan di surau ini ialah bersama dengan pesarah-pesarah, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang muktabar seperti Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini. Kalau kita nak masuk IPT susah dengan Dr. Mujanian, nak masuk UNM, nak masuk UIA, tak ada harapan dan lain. Kalau masuk pun orang tak panggil kita mahasiswa, mahasiswi. Ya, tak orang kata tu nak betul-betul panggil datuk je kan. Itu betul-betulan. Jadi maka di sinilah ya, dengan kita panggil yang pesara-pesara, ya, yang mana berlatar-belakangkan kuih kelayakan kelulusan, ya, yang bertaraf PhD, rugilah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melepaskan peluang yang diadakan ini. Saya tidak persoalkan soal percuma, tetapi saya soalkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadirkan diri, ya, dalam komitmen kita yang tadi banyak. Ya, maklumlah hari kerja, tapi saya tengok wajah-wajah yang ada ni semua dah pensioner banyak ni. Ya, pensiun yang dah banyak ni. Ya. Ini menunjukkan kita menyambut surat Rasulullah SAW, "Talatul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu daripada buaya hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita berniat dengan niat ikhlas, ya, untuk menuntut ilmu. Saya yakin kitabnya mungkin tebal ataupun nipis. Apa yang kita harapkan, biarlah habis kitabnya, jangan habis orangnya. Kalau habis orangnya, saya takut tak bertambah orangnya. Ya, saya selalu pesan dalam kuliah-kuliah, kadang kitabnya tebal-tebal macam kitab bimbingan mukminin yang tebal. Bila nak habis ustaz, tak kira lah. Bila nak habis, jangan orangnya habis sudahlah. Tapi
tapi yang terbuktinya memang orangnya habis lama ini. Ya, kita baru belum ke seorang dah meninggal. Ya, sama ada meninggalkan masjid, meninggalkan dunia. Jadi habis orangnya sebelum habis kitab. Yang bimbang ialah habis penceramahnya, itu lagi bimbang. Ya, jadi kita harap, ya mudah-mudahan dengan semangat yang hadiri pada tuan-tuan dan puan-puan, ya insya Allah kami di kami di Pejabat Agama Islam daerah sentiasa memberikan perhatian dan sokongan dan dorongan kepada pengajian-pengajian seumpama ini, lebih-lebih pengajian yang dipimpin oleh Yang Bahagia Dr. Zulkifli ini. Mudah-mudahan yang saya katakan tadi sebagai agen untuk menyebarluaskan apa-apa ilmu yang disampaikan. Saya katakan juga tadi mengenai isu akidah, isu amalan pada saya yang timbul berbagai pahaman pada akidah. Ya, dalam kita bincang soal akidah uluhiyah, rububiyah, ya tiba-tiba ada Tuhan yang namanya haruniyah lagi. Ya, jadi kita pun tak faham. Ya. Dalam sekejap masa dia boleh mengumpulkan selama 300 orang pengikut Tuhan Harun. Ya, di mana silapnya, di mana salahnya kita belajar di salah tauhid, akidah dan dan sebagainya. Inilah yang menjadikan kami, ya, khususnya di institusi agama, kemungkinan juga dengan Dr. Zul, ya, untuk mencernakan balik soal akidah ini supaya kita masyarakat Islam memahami sebenar-benarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang tersohor dan masyhur di tempat di negara kita, di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan dengan kepimpinan dan pimpinan Dr. Zul, ya, saya yakin dapat membantu menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan soal akidah. Begitu juga dengan soal syariah. Ya, soal syariah ini kalau kita lihat sekarang ini sudah menjadi berbagai-bagai bentuk corak ibadah di seseorang, ya, khusus dalam ibadat sholat, ya, berbagai-bagai. Kadang kita lihat, kita nak cakap pun tak berani, kan. Kita tengok orang kalau dulu sembahyang elok tahan kat tangan, cari elok diam. Sekarang dah bergerak-gerak. Lepas tu kiri kanan boleh juga, kan. Jadi bila kita tanya kenapa jadi gini, saya sembahyang di Mekah, saya tengok sebelah saya kiri kanan Ustaz. Jadi di Mekah tu pegangan dia. Pasal Mekah tu tempat sumber ilmunya, kan. Jadi dah pasti dia terletak terangkat kiri kanan pusing-pusing, dia dah tentu orang ini betul. Sebab itulah soal khilafiyah dalam ibadat ini cukup banyak. Tapi jangan sampai keluar daripada perkara-perkara yang bid'ah. Ya, perkara soal bid'ah yang diadakan yang lebih terlampau, ya. Walaupun dengan bid'ah tadi ada yang dhalalah, tetapi ada juga yang hasanah. Maka yang hasanah inilah yang kita nak sebarluaskan di kalangan karya ahli masyarakatnya. Saya cukup bimbang kalau nak menjawab. Saya cuba sediakan satu di pejabat ini nanti soal jawab, ya, yang mana tanyalah ustaz, tapi disediakan orang. Semalam saya berkhusus di berbengkel di Parma Hotel Sahalah. Saya lihat tempat pemijing imam itu disediakan satu orang, tanyalah ustaz. Jadi tanya ustaz ini kalau di hotel di Parma pun boleh buat. Tak patut kalau pejabat agama tak buat, kan. Di situ gudang ustaz, ya, macam-macam ustaz ada. Jadi nak ustaz nikah kahwin ada, ya, ustaz cerai ada, ustaz bayar ada. Maka semalam saya lontarkan kepada bawah saya, diorang setuju untuk cuba sediakan tanya ustaz. Ya, kalau tak boleh jawab, kita rujuk kepada tuan-tuan guru untuk memberikan penjelasan. Jadi ini ruangan yang boleh secara langsung. Kerana kita kalau di TV, Dr. Zul dia ada secara langsung pengajian ilmu saya. Jadi cerita ilmu itu secara langsung. Yang sini memang secara langsung terus dengan Dr. Zul, tapi langsung tak disiar. Itu kelebihan. Maksudnya takkan disiar. Di sini kita bersiaran langsung dengan Dr. Zul, tapi langsung tak disiar. Mungkin dekat pakai video tu je lah. Ya, ini menunjukkan satu usaha kita, usaha masjid, ya, yang kita nak memperkukuhkan institusi dakwah itu sendiri. Yang mudah-mudahan dan
makluman juga, kita baru dibuat forum perdana bersama dengan pengikut bekas-bekas pengikut GISB di Country Home, kehadiran lebih kurang 3,000 orang. Ya, ini begitu mereka dan juga penduduk sekitarnya yang begitu bersemangat nak mendengar penjelasan sempurna akidah sejahtera umat sejahtera. Ya, jadi bila kita buat forum sedemikian, sambutan daripada masyarakat rupanya di daerah Gombak ini memang kehausan dengan mengikuti penjelasan-penjelasan semasa. Dan kita telah aturkan insyaAllah 23 bulan besok lusa ni yang di Kota Puteri atau Tasik Puteri pula. Kita buat forum juga bersama dengan Ustaz siapa yang Salah Haryanto. Haryanto. Ya. Tersebut yang itu yang sebenarnya yang sekarang ini saya yang keluar Padang. Yang besar ke Padang. Ya. InsyaAllah. Jadi kita buat banyak kita jaga dalam 500-600 orang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang mengambil inisiatif, dan begitu yang bahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menjayakan program ini yang mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiru ala wasillah. Mudah-mudahan yang dibimbing oleh bagi Dr. beruntung tuan-tuan. Ya, kehadiran kita sentiasa di bawah naungannya para malaikat, insyaAllah daripada mula hingga akhirnya jadi seresmikan pelancaran pengajian kelas Tafakuh Fiqih 2014 peringkat Gombak ini mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Tadi, Tuan Pegawai Takdir Agama Islam Daerah Gombak, Tuan Haji Zainal Abidin, di atas ucapan arwah dan perasmian program kelas pengajian Tafakuh Fiqih 2014. Bagi Kak Masjid sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Tadi, dan Tuan Tadi akan bergerak ke mesyuarat di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak. Sepatutnya jam 9 pagi. Alhamdulillah kita dapat curi bentar bermajlis perasmian insyaAllah, dan Alhamdulillah perasmian sudah tinggal kita nak mengaji saja insyaAllah. Jadi keadaan tengok hampir kalau ini 360 orang. Jadi kita akan cuba tengok susul balik semula pada minggu akan datang tu kadang-kadang, dan kita cuba sediakan semua kursi yang ada meja. Setakat ni belum mampu untuk beli, jadi kita punya kursi yang ada saja insyaAllah. Jadi nanti ada tabung bergerak tu minta tolong bagi sumbangan sikit insyaAllah. Kita sama-sama bantu untuk perkembangan nanti insyaAllah. Jadi Syekh Majlis ucapkan terima kasih kepada Tuan Tabi di atas kehadiran perasmian insyaAllah, dan Tuan Tabi akan bergerak pulang insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kitab akan diedarkan. Jadi kitab tu nanti yang mana nak beli tu boleh buat bayaran selepas kelas. Semua kitab tidak mencukupi
hanya ada 66 sahaja. Jadi kalau nanti kelas akan datang, kita akan sediakan lagi insyaAllah. Jadi yang nak beli nanti lepas kelas mengajar boleh bayar pada petugas yang berpakaian pustaka saya kasturi di luar nanti insyaAllah. Jadi kita lagi tak akan edarkan. Jadi yang mana dapat tu terima, dan yang mana tak dapat tu harap bersabar, insyaAllah minggu akan datang. Ilmu tetap dapat lagi insyaAllah. Tanpa buang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini insyaAllah. Kitab harganya 50. Jadi nanti lepas tu dia boleh buat bayaran yang mana ambil tu. Dari yang tak mana tak dapat tu, insyaAllah kalau nak segera kita akan cuba ambil daripada pustaka lebih awal lah, untuk ulang kaji dan sebagainya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi, walaupun sudah pergi pegawai agama daerah, Allah, seterusnya wakil daripada Masjid Khairiyah, sahabat-sahabat daripada jamaah agama Islam daerah Allah, ashab fadilah, tuan-tuan guru, para imam, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhimpun dan kita dapat berbincang pada pagi yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan cuba kendalikan seperti berikut. Pertama, saya akan terangkan jadi. Kedua, saya akan bagi lebih kurang 15 minit ataupun setengah jam soal jawab. Jadi soal jawab ini tulisnya saya baca je lah, baca tu jawab. Terima kasih, insyaAllah. Dan kita paling lewat kita berhenti pukul 9. Tapi biasa saya awal lagi. Biasa saya pukul 10.30 pun boleh dah, tak ada masalah ke. Kemudian bila saya tengok di belakang sana tu hanya 10 siri. Saya ingat sekali tu 10 saya hanya baca hadis, saya syarah dan kita akan katakan.
Kita akan kontakkan bekas biji kita, 2 biji kita. Kalau panjang umur 3 biji kita. Jadi ini jilid pertama. Sebahagian kita bawa ada jilid 2, tapi jilid 2 kita tak baca lagi, kita baca jilid pertama. Jadi mungkin satu pertemuan itu mungkin dalam 20 atau 25 atau 30 hadis. Jadi itu putar nak faham sifat itu saya buat pedoman syarat adalah agar tuan akan dapat faham dengan cara baik, insya-Allah. Baik. Yang kedua, sebelum daripada saya bincang buku ni, saya nak gambarkan kenapa saya tulis buku ni. Ceritanya hampir 10 tahun lepas. Bukan baru, hampir 10 tahun lepas. Di mana kerajaan Terengganu ada seorang di bawah Majlis Agama temu dengan saya, cadangkan supaya saya buat kitab hadis dengan beri nama Modal Insan. Saya pun buatlah hadis dengan nama Al-Ma'alim Al-Khatariyah, buku kecil 5 hadis satu buku, 5 hadis satu buku dicetak sehingga diedarkan percuma di masjid-masjid seluruh negara. Dan Alhamdulillah berjaya. Ramai dapat satu sambutan yang amat baik. Kemudian sahabat saya daripada Telaga Biru cadang nak cetak. Maka dia cetak sempat 3 jilid, diberi nama dengan Hadis Modal Insan. Dia buat. Kemudian takdir Tuhan, daripada kerajaan Negeri Perak 3 tahun lepas bercadang nak jadikan silibus di seluruh Negeri Perak di masjid. Suruh saya susun membentuk macam Modal Insan. Maka saya gabungkan semua hadis, saya tambahkan lagi, saya baiki jadi 2 jilid. Satu jilid itu hadis mengandungi 101 hadis. Jadi 2 jilid 202 hadis. Tapi saya akan bagi biar-biar. Kemudian selepas dari itu baru hampir sebulan kami susun balik hadis-hadis tersebut dengan kesilapan dibuat banyak sangat. Mungkin apa ejaan salah ini dengan ada proofreading, maka terjadilah buku yang terbaru di sisi tuan-tuan. Dan doakan insya-Allah saya akan cuba buat jilid ketiga. Asasnya siap, cuma masa tak sempat nak syarah. Nanti saya akan syarahkan, dia akan jadi macam ni juga. Dan setiap satu jilid dengan satu jilid dengan satu jilid, hadis itu adalah berlainan. Untuk kita faham. Asalnya saya buat hadis, saya buat takhrij hadis, saya buat jalur nama kebenaran itu, perawi hadis itu sahabat atau nama sejarah yang terbelakang dia. Tapi saya ijtihad yang terakhir, nama perawi Abu Hurairah, Aisyah, siapa semua sekali ini kita tak buat dalam sini, kita buat sejuzuk lain tebal. Maknanya sebagai biografi. Baik. Dan buku ini kita namakan Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang yang beriman. Sebab tidak ada permata yang paling berharga lebih daripada khazanah, ucapan, nasihat, hikmah daripada Rasulullah SAW. Itu adalah sebab kita pilih nama ini tanpa kita merujuk kepada satu kitab. Maksudnya dalam ini bukan maknanya hadis Bukhari je deh. Kadang-kadang Baihaqi, kadang-kadang Dailami, kadang-kadang Darimi. Kenapa saya pilih tajuk macam tu? Pertama, lebih kepada suasana kita ni. Ada bab kerja, ada bab bergaul dengan anak isteri, ada bab berjiranan, ada bab macam-macam. Jadi kita kampung semua sebagai nak membetuli keadaan kehidupan kita. Ini penting Bapak. Jadi saya harap kita boleh baca kitab ni dan kita boleh faham insya-Allah dan kita amalkan. Nak faham lebih selepas daripada majlis ni, duduk saja bacalah.
Kalau boleh, tuan-tuan buat satu perubahan. Maksud saya, di rumah suami ada atau isteri ada atau abang ada, maksudnya abang sulung, anak kita yang sulung, kak long, dan sebagainya, baca satu hadis sehari. Baca satu hadis sehari sebagaimana kita tengok satu cerita setiap malam. Tak TV ya, satu cerita semakin itu lama. Kalau satu hadis sehari, 100 hari kita tamat. Maknanya secara tetap langsung terbimbing anak-anak kita, keluarga kita dengan panduan hadis Nabawi. Itu maksud saya. Jadi tujuannya sebagai ringkas, bahkan kita buat cerita. Dalam ini ada kisah teladan macam-macam, di mana kita nak ambil satu semangat inspirasi sejarah yang disejarahkan Islam. Kalau hak baik nak ikut, kalau hak jahat nak jarabkan, nak jauhkan. Baik. Sebagai mukadimah untuk memberkati hadis ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 1. Kewajiban istiqamah. Daripada Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka, wa fi hadis Abi Usamah ghairaka, qul amantu billah summa istaqim. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku berkenaan Islam perkataan yang tak perlu aku bertanya seseorang pun selain. Ada riwayat lain menyebut selain juga lah. Jawab sabda baginda sallam, katakanlah amantu billah summa istaqim, iaitu aku beriman dengan Allah kemudian istiqamah. Hadis pendek. Dalam hadis ini nak cerita datang seorang lelaki sahabat Nabi, nak tanya Nabi. Peliknya sahabat Nabi datang nak tanya Nabi, dia nak cerita, ya Rasulullah, macam mana tips nak jadi kaya? Ya Rasulullah, macam mana kalau boleh? Kita akan nampak dunia satu. Sahabat Nabi bila tanya akhirat, betul kehidupan, hal tuju, objektif, matlamat, itu beza sahabat. Dia lain matlamat. Jadi di situ kita kena ambil cara dalam hidup kita. Duit kita nak, harta kita nak, wang kita nak, sahab kita nak, rumah kita nak, semua kita nak. Tapi takkanlah akhirat kita tak tahu. Takkanlah masalah kehidupan yang bahagia kita tak tahu. Hidup akan bumi yang mana saja. Samsik pun, sombong pun, kadang-kadang kita balik. Sebelum saya sampai di sini, saya tengok SMS arti dan berbagi kat saya gambar seorang celaka lah ini, orang si bahasa kasar, minta maaf lah. Dia duduk di sebelah selatan Semenanjung Sina. Dia ni kepala mukhabarat atau polisi kausi. Dia tangkap orang-orang Islam, dia pukul. Kalau orang-orang yang semangat Islam, dia kata, kalau Tuhan tolong aku akan menjaga dengan Tuhan aku. Itu saya kata celaka. Tengok apa berlaku. Dia accident mati, kemalangan dahsyat. Kita tak tahu lah macam mana akhirat. Sebab itu nak lawan siapa dia lawan, tapi pantang lawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Kita kelepek macam mana kita apa dia.
tak patuh, tuan-tuan. Jadi disitulah apa yang saya sebut. Baik, dalam hadis ini sahabat tanya Nabi SAW, sungguh ajar tentang Islam. Jadi langkah kita tentang Islam. Banyak orang kita kata Islam sama dah, Islam tak, kena belajar. Dan sahabat ni dia tak mahu dicabar belajar tentang Islam ni, di mana mungkin dia tahu waktu dia terhad dan masa dia terhad. Dia tak tanya hak yang kalau Rasulullah beritahu, dia tak payah tanya orang lain. Nabi beritahu kepada dia dengan buat satu conclusion, khulasah murkal. Alhamdulillah semesta. Katakanlah aku beriman dengan Allah. Nak sebut kalimah, nak pasak dalam jiwa, nak yakini iman dengan Allah. Berapa kali kita sebut setiap hari Alhamdulillah. Berapa kali setiap hari selain daripada salat, kita sebut pagi-pagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagai satu syahadat, macam itu sembahyang tu. Bukan syahadat lagi kita nak masuk Islam. Kita Islam dah nak memperkuatkan, nak mentajdidkan iman kita. Itu dia. Kemudian isu yang kedua ialah Nabi kata semestaqim. Kemudian kamu istiqamah. Rupa-rupanya bila kamu istiqamah dengan iman, maknanya hak istiqamah ni hak baik-baik. Saya istiqamah seorang dulu tidak selama ini. Itu bukan istiqamah. Saya istiqamah tuan, tak pergi masjid sungai tiap-tiap hari. Saya istiqamah tak pergi. Bukan istiqamah. Istiqamah ni hak baik. Hak harus orang tak panggil istiqamah. Saya tiap-tiap hari berhenti sana. Istiqamah berhenti sana. Tak. Yang istiqamah ni hak dapat pahala. Sama ada hak sunnah atau hak wajib. Itu mana istiqamah. Bagus sungguh wajib tu setiap pagi ke masjid. Bagus sungguh ajib dulu. Setiap hari dia jamu orang. Setiap hari dia sedekah. Setiap hari dia zikir. Setiap hari dia baca Quran. Itu baru istiqamah. Hak baik. Jadi dalam hadis ni dua perkara utama, beriman dan istiqamah. Istiqamah ni dia beza dari iltizam. Iltizam ni maknanya kita buat sesuatu itu dengan keadaan berterusan, tetapi dalam apa benda pun kita boleh sebut iltizam. Apa maknanya? Contohnya dia iltizam pergi ke masjid, dia beriltizam pergi ke surau, dia beriltizam pergi ke Jayajesku. Boleh semua. Iltizam itu boleh semua. Tapi kalau istiqamah, apa baiknya? Istiqamah, apa agama. Allah kata apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah perintah istiqamah kepada Nabi sebagaimana kamu diperintahkan. Allah katakan itu menunjukkan besar istiqamah. Hadis yang kedua, kelebihan menuntut ilmu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr." Maksudnya, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk termasuk ikan-ikan di lautan. Hebat. Kita dengan hayawan, kita dengan tumbuhan, kita dengan makhluk Allah yang lain terbezanya ilmu. Kambing makan, kita makan. Kambing minum, kita minum. Kambing kahwin, cara kambing lah, kita kahwin.
Kami menafah, kita menafah, semua sama. Dan bezanya apa dia? Ilmu. Dengan ilmu, kita pergi masjid, kami tak pergi masjid. Kalau dia pergi sebab kita buat kambing bakar, maka nanti akhir nanti kita buat masjid kan, bakar kambing insyaAllah. Dia cakap tu. Saya mengajar di masjid di apa ni, Hishamuddin sebab tu sebulan sekali kami bakar. Maka kita bagi kuliah semua kami bakar. Bereko habis. InsyaAllah. Baik, itu beza antara manusia dengan haiwan. Jadi beza kita ilmu. Bila ada ilmu, kita tahu sesuatu hidup. Kita boleh bagi kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Kita tak hanyut, kita tak jadi mengganggu, kita tak jadi tak betul, kita jadi orang yang paling betul. Ini adalah amal penting, tuan-tuan. Kalau kita boleh buat, insya-Allah. Baik. Belajar ilmu ni, apa kata Nabi? Belajar ilmu ni kata Nabi faridah. Apa makna faridah? Fardu. Apa makna fardu? Wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tak buat dapat hasil. Belajar ilmu ni fardu. Dan belajar ni ala bagi Muslim. Atas setiap orang Islam. Dia tak kata atas sebahagian orang Islam. Awak dia wajib belajar, orang lain tak wajib. Belajar semua. Contohnya kalau ilmu fardu kifayah nak jadi tahap mufti, tahap qadim besar, itu bab lain lah. Itu jadi fardu lain. Tapi kita asas kita belajar. Belajar itu. Sebab tindakan orang ada ilmu dia beza. Pertama dia buat betul. Kedua fahaman dia betul. Ketiga tindakan dia itu sahih. Keempat cara betul. Apa yang kita tak tahu? Kita pakai sekepap je, pakai sekepap. Pakai sekepap. Yang panjang. Bukan pasal tapi kita riba. Sebab kita tak ada ilmu. Bila buat pinjaman, riba. Nampak betul lah. Betul dari satu segi. Tapi menjahilkan kehidupan dia sebab riba. Kita rasa kita okey, tapi kita kira sebab tak ada ilmu. Sebab itu tinggi. Beberapa kita nampak, wow, ya Allah, wow. Kita tolong orang ni, tapi kadang-kadang tanggungjawab kepada anak isteri kita tak rasanya. Tak betul cara macam tu. Orang jiwa tu, bagus Syekh ni, bagusnya dia, ya Allah, dia ni memang friendly lah, dia ni memang ni. Tapi dengan keluarga tak betul. Ini semua kerana tak ada ilmu dan ada ilmu. Ada ilmu, ada kefahaman beza. Baik. Dalam hadis ini, Nabi bagi satu kelebihan kepada pelajar ini, di mana para malaikat untuk istighfar kepada dia. Bukan sekadar para malaikat, hatta binatang seperti ikan di laut pun istighfar kepada dia. Nabi guna apa sini? Kullu syai'. Apa makna kullu syai'? Semua benda istighfar. Oh kayu, batu-batu, danau, malaikat, semua ada istighfar. Kita duduk belajar ilmu ni, ada orang istighfar itu. Untuk dah. Istighfar ni maknanya, ya Allah, ampunkanlah umat tu, ampunkanlah Pak Bedok tu, ampunkanlah Haji Rusli ni, ampunkanlah Hajjah Maryam ni. Tak semua. Tak semua. Sebab itu belajar ilmu penting. Orang belajar ilmu penting. Jadilah belajar ilmu sepanjang hayat. Seorang tokoh besar namanya Ayyub As-Sakhtiyani, tokoh kepada Imam Malik, digelar sebagai Abu Tanimah, orang saleh, walau duduk Madinatul Munawwarah,
cerita zaman tadi. Orang tanya dia satu soalan, Tok Guru, kalau nak Tok Guru mati, masa tu Tok Guru nak buat apa? Maknanya masa tu Tuhan nak ambil nyawa kita, Tok Guru buat apa masa tu? Dia kata, saya nak masa tu saya sedang belajar. Tengok. Jadi belajar ni sepanjang hayat, jangan lupa belajar. Tokoh yang hebat sentiasa belajar, sentiasa mengajar, sentiasa mengkaji ilmu. Sebab itu bila dia baca banyak, dia akan rasa beza masa umur dia 20 tahun, umur dia 30 tahun, umur dia 80 tahun, ilmunya sama. Sebab kefahaman dan kita belajar. Mudahnya kan, saya selalu sebut, kalau kita ada rumah, jadikan satu bilik daripada rumah kita perpustakaan keluarga. Susun betul. Suasana kan dengan suasana macam perpustakaan keluarga. Jadi buku kita tak letaklah ada almari itu satu, bawah meja itu satu, tepi itu. Dan almari itu jangan letak cermin, sebab letak cermin payahlah buka. Kadang-kadang kalah. Tidak berkelasa. Payah kering ini patut jauh. Dia terbuka, letak rak yang sesuai untuk tersusun kita baca. Kalau baca letak buku, kalau sentiasa tersusun, mana-mana tak baca, malah. Kalau buku berselewak sangat, sakit mata tengok. Kakak kami selalu duduk bersama-sama. Dan selewak ni. Bila ni saya akan panggil sama-sama, saya kata tolong susun, saya susun. Tapi tak saya nanti boleh pula masuk dalam masa itu cara. Tak apa. Tapi penting kena ada macam tu. Belajar. Anak-anak kita telah menjadikan mereka seperti guru dan sebagai pendidik yang tidak secara langsung. Bila dia tengok bapa mak dia selalu pegang buku, dia rasa lain. Tapi kalau selalu pegang remote control, lain. Lain. Dua keadaan yang lain. Kita biasakan macam tu. Penting belajar, penting baca. Dunia kita dapat, akhirat lagi kita dapat. Orang belajar ini kena dapat. Sebab kebahagiaan ini berdasarkan kepada akalan. Lagi tinggi akalan, lagi hebat. Kita tercari-cari macam mana. Ada satu hadis akhirat ni kita masuk berdasarkan ketinggian ilmu kita. Macam mana? Macam kita mari sini. Orang yang datang ke sini ada pelbagai macam-macam. Ada dari suku ni, ada suku ni, suku macam-macam dia tengok. Maka kalau ada ilmu, caranya lain. Saya mesti belajar sebab saya nak dapat banyak. Dan insyaAllah kita akan ulang dari semasa ke semasa. Dan kelebihan ilmu saya telah sebut panjang. Dan saya sebut tokoh-tokoh yang belajar ilmu memang hebat-hebat. Yang ketiga, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fata'liku." Berfikirlah kamu berkenaan makhluk Allah dan jangan kamu berfikir berkenaan Allah, nescaya kamu binasa. Baik. Bila kita sebut fikir, apa makna fikir? Fikir ni janaan akalan bagi mendapatkan maklumat sesuatu dan kenapa makna berfikir. Kalau orang kata Allah tu ada, kita pun beriman Allah tu ada, itu tak panggil fikir kan? Tetapi kenapa? Bagaimana? Macam mana pembuktian Allah tu ada? Kita kata, jam ni kalau saya kata ada depan saya sendirinya, ada je sini, dan jam ni tak ada orang buat apa-apa,
Tak ada khilafah. Tuan-tuan kata apa kat saya? Berat. Berat. Mana boleh macam tu? Mesti ada orang buat. Mesti ada khilaf buat. Mesti ada banyak buat. Jangan berusaha. Ini bukan jangan berusaha 1,000, 800, 700, 500, 400 jam. Jam seremeh ni pun ada buat. Takkan matahari tak ada rumah. Takkan bulan tak ada buat. Takkan langit tak ada buat. Lagi sophisticated mesti ada lagi. Dan itu bukan orang buat. Allah buat. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Tengok tu fikir. Kita ni tuan-tuan kena fikir. Kena fikir. Kalau kita tak fikir, susah kita. Nak maju kena fikir. Orang tak fikir, dia akan ikut orang. Bila dia akan ikut orang, sila hari bulan dia ikut orang salah. Jadi salah dia. Dia bagi seorang, tuan-tuan nak kaya tak? No. Cara mudah. Tengok orang ni, tengok orang ni. Macam melaku kat saya. Berapa? Lagi banyak. Kita pun percaya, nampak cara dia cakap baik, cara ni. Kita kata memang aku nak gantilah sesuatu KWSP yang semua. Kali berilah 200,000. Dia bagi kita 2,000, 198,000 lesat senyap. Berapa ada itu? Sebab dah memiliki. Orang suruh fikir dan fikir. Minum nak nikah. Kata kawan kata apa ni, minum nak nikah siapa? Mamat. Mak tu kat mana ni? No, jangan kami dengan mamat. Mamat bisa ada. Tak apa kok, kita cinta. Tak apa kok, serius mati. Akhirnya tak dah hidup, tak dah mati, mamat tu mati. Saya ada HIV AIDS. Mari kita kata betul sungguh kata apa. Kamu kata muka kau. Aku ayat dalam kata belum begitu. Muka kepala tu dah tukuh pun patok tukuh. Dan mana ni malam ikut hem. Tengok apa sedikit. Fikir. Cakap dulu. Fikir. Sebab itu bila kita fikir tuan-tuan kita boleh lupakan orang. Kita boleh buat jahat. Cuma tuan-tuan fikir, tuan-tuan itu ada tilang. Bayangkan tilang kita duduk tu habis. Bangkau kita. Tuan-tuan kata mana? Sampai mati aku tu. Itu pun baru bicara dunia. Kalau biar kira macam mana? Api neraka macam mana? Berani tak? Tidak. Baik. Dalam bab nak ajar fikir, jangan makan fikir semua sekali. Kadang-kadang otak kita tak sampai. Bila tak sampai, jangan fikir. Jadi biar. Antara yang kita tak sampai nak fikir tentang Tuhan. Tak boleh. Sebab Tuhan tu dia bukan orang, dia bukan makhluk. Jadi kita tak sampai. Tuhan tu warna apa, Tuhan tu besar mana, Tuhan tu daripada kuat kayu apa semua sekali. Tuhan sendiri jawab pun Allahu Ahad, Allahu Samad. Dan jadi dalam diulang, dalam jadi ulang. Setakat itu cukup. Tak payah memikir. Jadi menyaru. Itu satu. Yang kedua, ada benda kita tak dapat nak memikir. Memang Tuhan sengaja tak beri jawapan. Contohnya roh kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Katakanlah ruh ini urusan Tuhanmu dan kamu tak diberi kecuali sikit. Azab kubur dan kubur. Kita tak tahu. Bagi kita tengok kira tanah, kapal, kubur pula letak atas mosek macam-macam. Kamai laut bila pula dalam kubur, dalam.
Sebab yang menyelamatkan bukan luaran, tapi amalan dia, iman dia. Itu je. Baik. Jadi jangan fikir tentang Allah, nescaya kamu binasa. Kamu tak mampu. Jadi kalau syaitan datang, syaitan ni kalau dia akan kata apa kat kita. Dia akan kata kat kita antara lain, dia akan kata apa? Siapa yang menjadikan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menjadikan bukit muka? Allah. Siapa menjadikan langit? Allah. Akhir sekali ditanya, siapa yang menjadikan Allah? Maka pada masa itu kata Nabi, dia cukup dan katakanlah Alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah syaitan bagi. Dia tak hidup. Cukup aku iman dengan Allah, tinggal usaha. Tak boleh. Ada lagi yang mencipta Tuhan kita. Tuhan kita pencipta, bukan dicipta. Itu biasa. Hadis yang keempat, keperluan mengikut sunnah. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa muttaba'an lima jitu. Tidak beriman seorang kamu sehingga jiwa hawa nafsunya ikut apa yang kau. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa makna hati? Hati itu bila kita baca macam ni, maknanya tak beriman bukan dia kafir. Maknanya tidak sempurna iman, masih lagi. Apa benda paling payah dalam hidup kita? Paling payah kita nak lawan ialah hawa nafsu kita. Payah. Sebab nafsu kita ni sentiasa bersungguh tak lain. Bila nak lawan waktu kita terpaksa mujahadah kita rebut. Contoh, kalau saya kata, tuan-tuan sekalian, malam ni bangun malam sembahyang tahajud. Kau Ustaz, pukul 1 tengah hari, 1 malam. Pahala besar. Banyak dapat. Banyak. Ini amalan orang soleh. Alaikum biqiyamil-lail fa innakum taqus-salih. Banyak. Kita insya-Allah akan lakukan pada ini bersatu. Kita masak, kita tegak, kita pun naik jam 3 jam. Jangan jam 3 tak main saya. Kita sehari pukul 1, naik pukul 1 5 minit, naik 1 10 minit. Bila kita tahan jam kita bunyi kuat. Bila bunyi kuat, kita tu tekan tahan. Dalam otak kita ada 2 kali. Pertama, awal lagi. Kedua,